Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas disaman oleh Halim Saad, ini komen Dr. Mahathir Mohamad. Sebelum kita teruskan ulasan pada petang ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Saudara-saudara sekalian, yang mengejutkan kita ialah Halim Saad telah pun menyaman Datuk Seri ataupun Tun Dr. Mahathir Mohamad atas perkara yang telah berlaku begitu lama sebelum ini. Sehingga kan Dr. Mahathir menyoal kembali Halim Saad, kenapa baru sekarang menyaman beliau? Dr. Mahathir Mohamad berasa hairan dengan keputusan ahli perniagaan Halim Saad untuk menyamannya menjelang pilihan raya negeri. Saya juga hairan dengan dakwaan Halim Saad ini. Kenapa selama ini dia tidak ambil tindakan terhadap saya dan tiba-tiba dekat pilihan raya dia saman saya, kata Tun Mahathir Mohamad. Akan berulang lagikah sejarah baling batu sembunyi tangan, katanya. Pada Rabu, Malaysia Kini melaporkan Halim Saad menyaman Mahathir, bekas Menteri Keuangan II Nur Mohamed Yaakob dan kerajaan. Difailkan dengan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 2 Ogos, tindakan sivil itu berhubung dakwaan kerajaan merampas hak Halim sebagai pemegang saham mengawal firma tersenarai bermasalah Renong Berhad pada tahun 2001. Halim mendakwa ini dilakukan melalui Khazanah Nasional Berhad yang melaksanakan pengambil alihan UEM Malaysia Berhad atas arahan kerajaan sebagai sebahagian daripada pengambil alihan wajib antara Julai dan Oktober 2001. Halim mendakwa pengambil alihan itu menjejaskan 372,000 juta saham dalam Renong dan Mahathir dan Nur Mohamed adalah penggerak utama pengambil alihan itu. Sementara itu, Mahathir berkata, dia telah menerima notis saman yang menuntutnya mengarahkan Halim melepaskan UEM dan Renong Berhad tanpa sebarang keuntungan untuk ahli perniagaan itu. Halim Saad juga mendakwa dia tidak setuju dengan arahan itu, tapi saya salah guna kuasa pada tahun 2001 untuk paksa dia lepaskan juga, kata beliau. Dia tuntut bahawa UEM dan Renong milik dia dan hak perlembagaan dia saya ketepikan. Dia mahu dibayar ganti rugi dan pampasan. Saya akan jawab tuduhan ini di mahkamah melalui peguam saya. Tiada apa yang saya perlu sembunyikan, kata Tun Dr. Mahathir lagi. Cuma saman ini agak pelik. Sebab dulu dia juga ada cuba saman Tan Sri Nur Mohamed Yaakob dan Khazanah, tapi gagal kerana mahkamah buang kes dia pada tahun 2013, katanya lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, apakah yang akan terjadi agak-agaknya kepada Tun Mahathir Mohamad selepas disaman oleh Halim Saad ini? Adakah Tun Mahathir Mohamad akan berada dalam keadaan yang bahaya? Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini keputusan terkini untuk pilihan raya negeri PRN di 6 buah negeri di Semenanjung Malaysia. Saudara-saudara sekalian, statistik menunjukkan sekarang ini ialah PAS di Kelantan mungkin akan tumbang. Kenapa saya kata seperti itu? Ikuti terus ulasan selepas ini. Tapi sebelum itu, tinggalkan dulu komen anda, tekan butang subscribe. Pada pendapat anda, berapakah kedudukan pada pengumuman akhir malam ini? Siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah? Ada beberapa orang dalam penganalisis politik mengatakan bahawa kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim mungkin akan menang 5-1. Yang mana termasuklah kerajaan Kedah dan Kelantan mungkin akan tumbang, kata mereka. Dengan itu juga, berdasarkan statistik keluar mengundi sehingga pukul 12.30 hari sebentar tadi, SPR menunjukkan ataupun melaporkan bahawa peratusan keluar mengundi yang tertinggi ialah di Terengganu. Manakala peratusan keluar mengundi yang paling rendah sekali ialah di Kelantan. Itu sebabnya ramai penganalisis politik, ramai pemerhati politik bebas menyatakan bahawa besar kemungkinan kerajaan PAS di Kelantan akan tumbang. Kerana PAS ataupun kerajaan PAS di Kelantan memerlukan peratusan undi yang tinggi kerana mereka
perlukan undi daripada orang Melayu Islam. Dengan itulah mereka kata, penganalisis politik kata, pemerhati politik kata, kalau keluar mengundi sedikit, ini akan memberi panic button kepada Parti PAS. Parti PAS menang sebelum ini kerana peratusan keluar mengundi yang tinggi. Tak dapat dipastikan siapakah peratusan yang tidak keluar mengundi itu. Ya, mengapa Kelantan keluar mengundi amat rendah. Dan saudara-saudara sekalian, ada yang mengatakan bahwa kalau keluar mengundi ramai bermaksud tiada protes. Tapi ada yang kata ramai yang tak keluar mengundi ini kerana mereka berada di atas pagar. Para penyokong ataupun para pengundi berada di atas pagar. Yang mana mereka mengambil keputusan. Ada juga pengundi yang mengatakan bahawa lebih baik kami tidak mau turun mengundi kerana kami tak tahu nak undi siapa. Dua-dua pun bagus, dua-dua pun tak bagus. Lebih kurang macam tu mereka kata. Jadi mereka pun mengambil keputusan untuk tidak berbuat apa-apa. Sebenarnya kemenangan PAS lebih banyak ditentukan oleh para pengundi atas pagar. Tetapi dengan kekurangan pengundi ini, peratusan pengundi yang kurang ini, maka dengan itulah mungkin kerajaan PAS di Kelantan akan tumbang. Setakat ini pada jam 12 tengah hari sebentar tadi, menurut SPR, peratusan keluar mengundi di Kedah ialah sebanyak 41%, manakala Kelantan pula sebanyak 34%, Terengganu 42% dan Pulau Pinang 38%. Selangor pula sebanyak 36%, Negeri Sembilan 35% dan PRK Kuala Terengganu sebanyak 39%. Pengundian digantung lepas peti undi didapati tidak dikunci. Pada 12.30 tengah hari sebentar tadi di Payatrubung Pulau Pinang, pengundian di sebuah saluran mengundi di SK Seri Relau di Payatrubung Pulau Pinang ditangguhkan. Ini selepas calon Perikatan Nasional bagi kerusi DUN itu, Oi Gion, mendapati peti undi yang berkenan tidak ditutup. Menurut Sinchu Daily, Oi menemui kotak yang tidak bermeterai itu dengan 177 kertas undi sudah dibuang dan meminta Pegawai Suruhanjaya Pilihan Raya menangguhkan pengundian bagi aliran itu yang sepatutnya mempunyai 719 pengundi. Pegawai SPR sedang menyiasat perkara itu dan pada masa laporan ditulis masih belum diketahui jika 177 undi yang telah dibuang akan menjadi tidak sah ataupun akan menjadi undi rosak. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.